Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan menganalisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan yang terdapat dalam artikel yang kami pilih untuk melengkapkan tugasan 3 kami iaitu penulisan akademik GWCP 1042. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 3 orang ahli iaitu saya sendiri, Nur Lydia Izzati binti Hamdan, Nur Nazihah Adawiyah binti Yusuf dan Muhammad Abdul Razik bin Muhammad. Jurnal yang kami pilih bertajuk Kesantunan Berbahasa di Laman Sosial dalam Kalangan Pelajar Menengah Atas, Analisis Prinsip Kesopanan. Artikel ini ditulis oleh Fazal Muhammad Sultan dan Kamarul Fahmi Nur Azhar. Artikel ini diterbitkan pada Jun 2022 dan ianya adalah dalam kategori jurnal bahasa. Isi kandungan yang akan kami kupaskan pada slide kami selepas ini adalah definisi wacana, konsep keutuhan wacana, analisis keutuhan wacana dalam jurnal, kejelasan dalam penulisan dan sumber rujukan. Definisi wacana. Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang boleh terdiri daripada ayat. Wacana merupakan kesatuan fikiran yang utuh sama ada dalam bentuk lisan atau tulisan. Wacana sebagai rentetan kalimat yang berkaitan sehingga terbentuk makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Wacana perlulah lengkap dan berurutan seperti artikel, dialog, buku atau cerpen. Terdapat 4 konsep keutuhan wacana yang akan saya dan ahli kumpulan saya kupaskan selepas ini iaitu keutuhan leksikal, keutuhan semantik, keutuhan fonologi dan keutuhan gramatikal. Itu keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal mempunyai tujuh unsur penting yang perlu ada dalam ciri-ciri keutuhan leksikal sesebuah wacana tersebut. Yang pertama adalah antonim. Antonim merupakan perkataan yang membawa maksud bertentangan. Contohnya, tinggi lawannya rendah, muda lawannya tua, lama lawannya baru, panjang lawannya pendek, dan sebagainya. Yang kedua pula ialah sinonim. Sinonim membawa satu konsep yang mana perkataan yang berlain ejaan membawa maksud yang sama ataupun hampir sama. Contohnya, pelawah, undang, ajak, dan jemput. Semua perkataan ini untuk memanggil tetamu walaupun ejaan dan bunyinya adalah berlainan. Seterusnya ialah hiponim. Hiponim merupakan perkataan yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. Contohnya adalah seperti ayat berikut. Dapat banyak pokok bunga yang emak tanam di halaman rumah. Antaranya ialah pokok bunga raya, pokok bunga melur, dan pokok bunga kertas. Pokok dapat dimaksudkan dan dapat dirangkumi dengan makna kata yang lain seperti jenis-jenis pokok yang saya sebut tadi. Dan yang keempat pula ialah kolokasi. Kolokasi merupakan 2 perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri, tetapi kebiasaannya dikaitkan antara satu sama lain. Contoh kolokasi adalah seperti ayat berikut. Pencemaran sungai semakin berleluasa. Hal ini menyebabkan kehidupan akuatik semakin pupus dan kehilangan tempat tinggal. Ini ialah pencemaran sungai dikaitkan dengan kehidupan akuatik yang semakin pupus dan kehilangan tempat tinggal. Pengulangan kata. Perkataan yang digunakan secara berulang tanpa melakukan sebarang perubahan ataupun perubahan ejaan ataupun bunyi kepada perkataan tersebut. Contohnya adalah seperti dalam ayat ini, yaitu emak sangat menyayangi ayah, kami juga sangat menyayanginya. Pengulangan kata di sini ialah menyayangi. Pembuka dan penutup.
Pembuka dan penutup merupakan perkataan yang digunakan untuk memulakan atau mengakhiri wacana. Al-kisah sebermula, duka citanya, kini, dan sebagainya. Contoh keutuhan leksikal yang telah kami jumpa di dalam jurnal kami, yang telah kami pilih dan yang kami kaji ialah sinonim. Asma 2007 mendefinisikan kesantunan berbahasa sebagai penggunaan bahasa sehari-hari yang tidak menimbulkan kegusaran, kemarahan, dan rasa tersinggung daripada pendengar apabila berkomunikasi. Di sini dapat kita lihat bahawa tidak menimbulkan kegusaran, kemarahan, dan rasa tersinggung merupakan perkataan yang sinonim. Kami kaji ialah antonim, di mana terdapat ayat yang penulis telah tulis, iaitu antara kelebihan prinsip kesopanan Leach tahun 1993 termasuklah dapat mengkategorikan beberapa maksim kesopanan untuk memudahkan penganalisisan data kesopanan yang diungkap oleh pelajar menengah sama ada lelaki atau perempuan. Di sini dapat kita lihat penulis telah menggunakan kata lelaki atau perempuan. Lelaki atau perempuan merupakan kata yang membawa makna yang bertentangan. Yang seterusnya adalah keutuhan semantik. Keutuhan semantik mempunyai dua bahagian, iaitu hubungan semantik antara bahagian wacana dan hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Bahagian pertama iaitu hubungan semantik antara bahagian wacana mempunyai 5 bahagian kecil, iaitu yang pertama hubungan sebab dan akibat, hubungan sebab dan tujuan, hubungan sebab dan hasil, hubungan latar dan kesimpulan, dan juga hubungan memperkuat isi. Bagi hubungan sebab dan akibat, ia merujuk kepada perkara yang dilakukan itu akan mendapat akibatnya yang tersendiri. Sebagai contoh, Sofia malas berusaha dalam pelajaran. Akibatnya, dia gagal dalam peperiksaannya. Gagal dalam peperiksaannya itu menunjukkan bahawa itu adalah akibat daripada perbuatan Sofia yang malas belajar. Yang kedua adalah hubungan sebab dan tujuan. Hubungan ini menunjukkan bahawa sesuatu itu dilakukan adalah dengan bertujuan. Sofia rajin berusaha dalam pelajaran. Hal ini kerana dia ingin cemerlang dalam hidupnya. Dia ingin cemerlang dalam hidupnya itu menunjukkan bahawa itu adalah tujuan bagi perkara yang dilakukan oleh Sofia tadi. Yang ketiga adalah hubungan sebab dan hasil. Sebagai contoh, disebabkan Sofia rajin dalam bekerja, akhirnya dia menjadi seorang yang kaya raya. Sofia yang kaya raya itu tadi adalah hasil bagi perkara yang dilakukan oleh Sofia, iaitu dia rajin bekerja. Yang keempat adalah hubungan latar dan kesimpulan. Sebagai contoh, lagu-lagu yang didendangkan di radio itu sangat sedap. Kesimpulannya adalah semua lagu-lagu yang didendangkan itu tadi dinyanyikan oleh M. Nasir. Hal ini menunjukkan bahawa kesimpulannya adalah M. Nasir yang menyanyikan lagu-lagu yang sedap tadi. Hubungan memperkuat isi ini adalah bertujuan untuk menyokong pernyataan pertama kita, iaitu sebagai contoh, Sofia merupakan seorang yang cantik. Dia mempunyai hidung yang mancung dan dia juga mempunyai lesung pipit. Kemudian bahagian yang kedua pula adalah hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Terdapat 3 bahagian kecil, iaitu kesatuan tajuk atau topik, hubungan sosial antara penutur dan pendengar, dan yang ketiga adalah laras bahasa yang bersesuaian. Yang pertama adalah hubungan sebab dan akibat. Jaringan laman sosial dalam talian dapat dilihat semakin berpengaruh dan menjadi pilihan masyarakat kini untuk berkomunikasi. Isu yang diperkatakan oleh mereka adalah tentang kebanyakan netizen menggunakan perkataan yang kurang sopan atau kesat di laman sosial tidak kira pangkat, umur maupun darjat. Hal ini menunjukkan bahawa disebabkan jaringan laman sosial dalam talian itu semakin berpengaruh, maka kebanyakan netizen menggunakan perkataan yang kurang sopan atau kesat di laman sosial. Hubungan sebab dan hasil. Islam telah menganjurkan beberapa panduan untuk menjaga kesantunan dalam berbahasa.
Ucapan yang mengikut strategi tersebut dianggap dapat menonjolkan kesantunan penuturnya. Ayat ini menerangkan bahawa apabila Islam itu menganjurkan beberapa panduan untuk menjaga kesantunan dalam berbahasa, maka hasilnya akan dapat menonjolkan kesantunan penuturnya sendiri. Hubungan sebab dan tujuan. Untuk menentukan kesantunan berbahasa apabila komunikasi, maksim kesopanan yang digunakan dalam ucapan ialah maksim kebijaksanaan dan maksim penerimaan, manakala tiga instrumen yang mempengaruhi kesantunan pertuturan pelajar pula ialah kekuatan, jarak sosial dan tahap kepentingan. Tujuan yang dinyatakan adalah menentukan kesantunan berbahasa apabila berkomunikasi. Jadi, sebabnya adalah maksim kesopanan yang digunakan dalam ucapan ialah maksim kebijaksanaan dan maksim penerimaan, manakala tiga instrumen yang mempengaruhi kesantunan pertuturan pelajar pula ialah kekuatan, jarak sosial dan tahap kepentingan. Data di sini merujuk kepada pengkaji dalam kajian ini juga turut menghuraikan pelbagai jenis data teks seperti maklumat, soalan, jemputan, permintaan, harapan, penghargaan dan persembahan. Maka kesimpulannya adalah kajian di atas tadi merumuskan bahawa perbezaan yang wujud dalam topik, objektif, pandangan dan situasi antara pengguna Facebook tetap mempunyai kesopanan dalam berbahasa. Adalah keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi mengkaji bahasa, bunyi dan proses membentuk dan mengubah bunyi yang menentukan aspek sebutan. Bidang fonologi mengkaji sistem bunyi-bunyi yang tertentu dalam pertuturan khusus bagi sesuatu bahasa. Terdapat 3 bahagian dalam keutuhan fonologi, iaitu yang pertama hentian suara yang membawa maksud kesenyapan atau kehentian ayat yang membawa makna yang berbeza. Yang kedua adalah nada suara, iaitu nada tinggi atau nada rendah seseorang. Yang ketiga adalah intonasi suara, yang merupakan pemisah frasa dan pembeza bagi struktur ayat. Terdapat 2 jenis wacana yang kita boleh gunakan dalam keutuhan fonologi, iaitu wacana penulisan dan wacana lisan. Bagi wacana penulisan, antara alat-alat yang boleh digunakan adalah tanda noktah, tanda koma, tanda soal, tanda nokta bertindih dan sebagainya. Bagi wacana lisan pula, alat-alat yang boleh digunakan adalah ekspresi wajah, keadaan air muka, gerakan tangan dan gaya badan seseorang. Beberapa keutuhan fonologi, iaitu yang pertama penggunaan tanda noktah dan tanda koma. Jadual 2 menunjukkan kategori umur serta kekerapan ujaran santun yang diucap oleh pelajar di 2 buah sekolah. Berdasarkan jadual di atas, responden yang diperoleh daripada SMK Senawang terdiri daripada 3 bangsa utama, iaitu bangsa Melayu, Cina dan India. Dan yang kedua adalah penggunaan tanda soal. Contohnya ujaran hai cikgu, hai encik atau hai puan, hai cikgu sihat, hai makcik, tunggu siapa tu. Yang tu merupakan contoh bagi penggunaan tanda soal yang penulis tulis untuk menunjukkan antara dialog-dialog yang pelajar menengah atas ni guna dalam media sosial mereka. Adalah penggunaan tanda noktah bertindih. Penulis menggunakan tanda noktah bertindih untuk menunjukkan sesuatu tajuk ataupun judul, iaitu kajian Agus Ari Iswara dan Kadek Yogi Susana 2019 yang berjudul Analisis Kesantunan Bahasa Media Sosial, Komunikasi Mahasiswa kepada Dosen STMIK Stikom Indonesia. Seterusnya kita lihat dari segi keutuhan gramatikal. Istilah gramatikal berasal dari kata grammar, G-R-A-M-M-A-R, yang bererti tata bahasa. Keutuhan gramatikal ialah hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Terdapat beberapa jenis keutuhan gramatikal dalam sesuatu wacana dan penanda wacana dalam bahasa Melayu. Antaranya ialah penanda rujukan, penanda penggantian, penanda elipsis ataupun pengguguran dan penanda penghubung. Penanda rujukan melibatkan rujukan terhadap kata ganti nama dalam bahasa Melayu kerana fungsinya yang menjadi rujukan dalam pembinaan sesebuah wacana. Penggunaan kata ini akan menjadikan wacana kita lebih kemas dan rapi dan menyebabkan makna yang ingin disampaikan lebih tepat.
Contoh yang pertama, perkembangan media sosial dan teknologi yang berlaku dalam kehidupan kita pada hari ini menyebabkan komunikasi lisan semakin berkurangan. Ibu bapa semakin sukar untuk terlibat dalam komunikasi dua hala dengan anak-anak mereka. Perkembangan media sosial. Contoh penamaan rujukan di sini yang terdapat adalah kita dan mereka. Penamaan rujukan ini dia melibatkan kata ganti nama diri orang pertama, kedua dan ketiga. Contoh kata ganti nama orang pertama adalah saya, hamba, aku. Contoh kata ganti nama kedua pula anda, awak, engkau, kalian, kamu. Dan yang ketiga, kita sedang melihat contohnya ini, iaitu mereka. Dan contoh yang kedua dalam artikel kami juga, iaitu oleh itu dengan kesantunan berbahasa, mereka mampu berkomunikasi dengan lebih santun melalui penerapan strategi kesantunan bahasa maafkan saya, apabila mereka ingin berkomunikasi di laman sosial. Okey. Penanda penggantian merupakan proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur lain seperti kata nama, kata kerja dan klausa. Penggantian nominal. Penggantian nominal ini melibatkan penggantian terhadap kata nama atau frasa nama. Seterusnya penggantian verbal. Penggantian verbal ini melibatkan penggantian terhadap kata atau frasa kerja. Dan yang ketiga, penggantian klausa. Melibatkan penggantian sebahagian daripada ayat. Puan Fatimah membeli sejambak bunga daripada kedai tersebut. Puan Sarah juga turut membeli sejambak. Okey. Di sini yang menggantikan kata nama sejambak bunga dan menjadikan sejambak sahaja. Contohnya, kajian ini memberikan tumpuan terhadap aspek kesopanan yang diamalkan oleh pengacara rancangan. Okey. Ayat seterusnya, perbincangan kajian ini adalah tentang kategori kesantunan. Di sini penggantian verbalnya adalah terhadap kata atau frasa kerja, iaitu aspek kesopanan yang diamalkan oleh pengacara rancangan tersebut. Diringkaskan menjadi pembincangan kajian ini. Contoh penggantian klausa. Bahagian kedua dalam penulisan ini ialah bahagian yang memaparkan kekerapan ujaran santun. Penelitian terhadap ujaran santun ini. Okay. Seterusnya kita lihat penanda elipsis ataupun pengguguran. Elipsis merupakan pelenyapan sesuatu perkataan atau rangkai kata untuk mengelakkan berlakunya pengulangan sesuatu maklumat dalam ayat sebelumnya. Kajian ini bertujuan untuk melihat penggunaan bahasa semasa berkomunikasi dalam kalangan netizen yang memberikan reaksi atau maklum balas terhadap penyiaran berita berkaitan dengan kerajaan yang terdapat di laman sosial, iaitu Facebook, ataupun ditukarkan menjadi dalam kajian ini, iaitu kajian yang bertujuan untuk melihat penggunaan bahasa semasa berkomunikasi dan kalangan netizen. Penanda penghubung ini berfungsi sebagai penjalin unsur-unsur linguistik seperti perkataan frasa atau ayat yang terdapat dalam kesatuan wacana. Terdapat beberapa jenis penanda penghubung, iaitu penghubung tambahan, iaitu memberi maklumat tambahan yang diperkatakan sebelumnya. Okey, nanti kita akan lihat contohnya. Seterusnya penanda penghubung tentangan, menunjukkan pertentangan ayat baharu dan sebelumnya. Dan seterusnya penanda penghubung musabat, iaitu penanda yang menyatakan sebab sesuatu terjadi dalam ayat sebelumnya. Okey, berikut merupakan contoh penanda penghubung tambah. Dalam kajian ini, penulis menggunakan kaedah pendekatan kualitatif untuk menganalisis komen yang diberikan oleh netizen dalam ruangan komen yang terdapat dalam laman sosial Facebook tersebut dengan menggunakan konsep kesantunan oleh Asmah 2007. Penulis juga menganalisis komen netizen dalam berita politik yang disediakan di laman sosial Facebook. Okey, di sini kata penghubung yang digunakan adalah juga, iaitu kata ayat sebelumnya merujuk kepada penulis dan ayat seterusnya merujuk kepada penulis juga. Perkara ini perlu dibendung kerana dikhawatiri generasi kini dan akan datang tidak lagi mempunyai perasaan rendah diri dan kurang menghormati orang yang lebih tua, pemimpin dan juga sesama masyarakat. Tambahan pula, ayat ini salah satu adalah kata hubung, iaitu tambahan pula. Hal ini kerana pelanggaran maksim santun akan berlaku disebabkan ujian yang terlalu berterus terang ini. Malah, malah ini adalah merujuk kepada salah satu kata penghubung tambahan yang ingin ditambah lagi isinya dari ayat sebelumnya. Lihat contoh penanda penghubung tentangan. Walaupun manusia tidak berhubung secara lahiriah, tetapi komunikasi tetap berlaku apabila manusia mengikuti perkembangan dunia.
Tetapi dia menentang dengan apa yang dikatakan ini, iaitu komunikasi itu tak akan berlaku. Okey. Contoh yang ketiga adalah sebaliknya. Okey. Seterusnya, Maxim bertujuan untuk meminimumkan kerugian kepada pendengar. Sebaliknya, memaksimumkan kerugian kepada diri sendiri. Ayat sebelum ini, dia meminimumkan kerugian kepada pendengar. Tapi sebaliknya, ayat seterusnya adalah kepada diri sendiri. Itu penanda penghubung musabab. Okey. Hal ini kerana ujaran hai bersifat tidak formal dan kurang sopan bahasanya apabila penggunaannya kepada orang yang lebih tua atau orang yang dihormati seperti guru walaupun diucapkan di laman sosial. Dan ketika ini, kerana ini merupakan salah satu penanda yang menghubungkan sebab apa yang dikatakan dalam ayat sebelum ini. Kalau kita lihat contoh kedua, setiap kajian yang dijalankan memerlukan pemilihan subjek yang sesuai bagi menjamin sesuatu kajian itu berjaya, mendapatkan maklumat yang betul, tepat dan sahih. Oleh yang demikian, beberapa kriteria yang sesuai bagi subjek yang dipilih untuk memilih kajian dijalankan. Okey. Oleh demikian ini merujuk kepada sebab apa yang dikatakan. Selain itu, penulis juga dapat menyimpulkan bahawa pelajar yang berumur 17 tahun bagi kedua-dua sekolah menunjukkan jumlah kekerapan ujaran santun yang paling tinggi berbanding peringkat umur yang lain semasa berkomunikasi di laman sosial. Okey. Oleh itu, pelbagai strategi kesantunan berbahasa harus diperhatikan bagi meningkatkan tahap kesantunan bahasa dalam kalangan generasi muda. Terdapat beberapa kejelasan penulisan yang kami dapati berdasarkan jurnal yang kami analisis, iaitu yang pertama, penulisan artikel ini mempunyai tujuan penyampaian yang jelas. Yang kedua, artikel yang ditulis ini menggunakan bahasa yang sangat tersusun. Dan yang ketiga adalah penyusunan ayat yang digunakan mencapai kejelasan dalam penulisan. Dan yang keempat adalah penulis menggunakan kohesi dan koheren yang mantap dalam artikel yang ditulis. Maksud kohesi. Kohesi merupakan hubungan atau jalinan yang erat antara kata, frasa dan ayat untuk menghasilkan wacana yang utuh. Kohesi ialah ikatan dan perkaitan yang wujud dalam teks. Lazimnya, kohesi wujud melalui susunan ayat dan perenggan yang saling bertaut untuk menunjukkan kohesi antara maklumat lama dan maklumat baru. Yang pertama adalah ujaran bagi weh atau we berdasarkan jadual 5 pula merupakan kata seruan yang tidak patut digunakan oleh responden yang merupakan pelajar sekolah menengah atas semasa melakukan teguran di laman sosial. Ujaran seperti ini menunjukkan pengguna melahirkan perasaan marah kepada sasaran. Ujaran disebabkan kesalahan yang dilakukannya di laman sosial. Hal ini menunjukkan bahawa ujaran seperti ini itu adalah mempunyai pertautan dengan ujaran bagi weh atau we tadi. Yang kedua iaitu kajian Agus Aris Iswara dan Kadek Yogi Susana 2019 yang berjudul Analisis Kesantunan Bahasa Media Sosial, Komunikasi Mahasiswa kepada Dosen STMIK Stikom Indonesia, merupakan salah satu kajian kesopanan di luar negara. Kajian ini menganalisis bentuk pertuturan yang sopan dan penggunaan maksim kesantunan bahasa teks oleh pelajar serta bagaimana tahap kesantunan pelajar dalam berinteraksi dengan pensyarah STMIK Stikom Indonesia di media sosial. Penulis menggunakan pertautan kajian ini. Kajian ini itu merujuk kepada kajian Agus Ari Iswara dan Kadek Yogi Susana 2019 tadi. Teks yang ketiga tu, komunikasi melalui laman sosial ini juga bukan sahaja didapati di Malaysia, malah berkembang di seluruh dunia yang memudahkan seseorang berkomunikasi secara maya. Hal ini juga telah menjadi punca keterujaan para pelajar untuk menjadikan laman sosial sebagai medium utama untuk mereka berkomunikasi. Kat sini kita dapat lihat yang penulis menggunakan hal ini juga telah menjadi punca keterujaan para pelajar, di mana hal ini yang menjadi punca itu merujuk kepada komunikasi melalui laman sosial di atas tadi. Hal ini juga menunjukkan terdapatnya kohesi antara ayat di dalam teks ini. Koheren merupakan kesinambungan atau keterikatan antara satu ayat dengan ayat yang lain di dalam sebuah wacana supaya dapat difahami dengan mudah.
Selain itu, koheren juga dapat dimaksudkan dengan urutan atau kesinambungan ide yang bermakna dan berkaitan. Itu laman sosial merupakan alat untuk berkongsi dan berhubung dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia di alam maya. Penciptaan teknologi digital ini merancangkan penggunaan laman sosial yang semakin meluas dalam kalangan pelajar. Manusia berkomunikasi bagi tujuan berhubung dan menyampaikan maklumat antara satu sama lain menggunakan laman sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Penulis memberi pengenalan tentang laman sosial terlebih dahulu sebelum menerangkan tentang tujuan laman sosial dalam komunikasi manusia dan kemudiannya memberi contoh-contoh laman sosial yang sering digunakan dalam tujuan menyampaikan maklumat dan komunikasi antara manusia. Pada mulanya penulis memberi definisi dan memberi pengenalan terhadap apa yang mau disampaikan, yaitu laman sosial, dan kemudiannya diikuti oleh tujuan laman sosial untuk sebagai medium perhubungan dan komunikasi manusia dan contoh-contoh laman sosial yang sering digunakan. Penulis telah pergi ke isi utama, yaitu di mana petikan ayat yang telah penulis tulis, yaitu kesantunan berbahasa sangat penting bagi tujuan berkomunikasi di laman sosial. Kebanyakan pelajar menengah atas, yaitu pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5, menggunakan laman sosial untuk berkomunikasi secara maya. Walaupun manusia tidak berhubung secara lahiriah, tetapi komunikasi tetap berlaku apabila manusia mengikuti perkembangan dunia atau masyarakatnya melalui alat komunikasi seperti radio, televisi, telepon, email, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Di sini dapat kita lihat bahwa kesinambungan ide tersebut dapat kita pahami bahwa pembaca mudah memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Kita dapat lihat pembaca dapat mengaitkan ayat-ayat sebelum ide-ide sebelum penulis dengan apa yang dikaitkan seterusnya. Penulisan jurnal ini adalah untuk mengaji tentang penggunaan bahasa yang santun dalam kalangan pelajar sekolah menengah atas di laman sosial. Hal ini memenuhi ciri-ciri koheren yang mana ayat pertama berkesinambungan dengan ayat seterusnya dan idenya adalah berkaitan dan tidaklah bercampur aduk dan bertukar-tukar sehingga membuatkan pembaca tidak memahaminya. Seterusnya adalah sumber rujukan yang digunakan oleh penulis dalam menulis jurnal ini. Yang pertama ialah kami menganalisis daripada segi penggunaan sistem rujukan mengikut American Psychology Association (APA) edisi yang ke-7, di mana kami telah menganalisis sumber rujukan dan bibliografi yang ada serta sumber rujukan di dalam teks, petikan teks. Penulis telah menepati format-format dan ciri-ciri rujukan APA edisi ke-7 dengan sempurna dan betul, yang mana petikan dalam teks adalah terdapat petikan di dalam teks yang relevan, tetapi terdapat juga beberapa rujukan adalah tidak relevan. Contoh petikan dalam teks yang pertama ialah ayat seperti berikut. Kajian Agus Aris Iswara dan Kadek Yogi Susana tahun 2019 yang berjudul Analisis Kesantunan Bahasa Media Sosial Komunikasi Manusia dan seterusnya. Menurut Wan Siti Fatimatul Akmal tahun 2019, Islam telah menganjurkan beberapa pantun untuk menjaga kesantunan dan ayat seterusnya. Dapat kita lihat bahwa petikan rujukan di dalam teks, format yang digunakan oleh penulis adalah betul dan menepati sistem rujukan APA yang ke-7.